Baik, seperti mana kami janjikan sebelum berehat tadi, kita akan bercerita mengenai pertandingan Johor Scout Integrated Scratch National Challenge 2022. Jadi hari ini saya bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa di studio. Kita bersama dengan Tuan Haji Badin Utih, Ketua Putrajaya Pengangkat Negeri Johor. Di sebelahnya Tuan Rodi Isnansyah Julaihi, Penolong Ketua Putrajaya Program Pengangkat Negeri Johor, dan juga Tuan Muhammad Firdaus Maskan, Penolong Ketua Putrajaya Operasi Program Pengangkat Negeri Johor. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Betul ke saya buat macam ni tadi dah macam pada puteri pula tiba saya. Betul lah. Lama dah tinggal pada uniform ni. Okey, kita nak bercerita mengenai pertandingan Johor Scouts Integrated Scratch National Challenge 2022. Tapi mukadimahnya kita nak mengenali Scratch tu apa sebenarnya, Tuan? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana mengundang kami. Ya. Untuk pertamanya, Scratch ni adalah salah satu cabang pengisian pengaturcaraan. Okey. Jadi pengaturcaraan dan pengisian ni juga kita dah aplikasikan dalam pembelajaran di sekolah lah. Bermula pada tahun 4 sehingga kepada darjah 6 untuk sekolah rendah. Okey. Jadi dalam subjek reka bentuk dan teknologi RBT. Manakala di peringkat sekolah menengah pula, kita belajar pengaturcaraan ni, kita dah belajar daripada peringkat tingkatan 1 kepada tingkatan 5. Okay. Maksudnya dalam subjek dia cover di situ RBT yang sama, reka bentuk dan teknologi, juga ASK, Asas Sains Komputer. Jadi secara ringkasnya, Scratch tu adalah salah satu cabang pengaturcaraan supaya dia berbentuk coding berbentuk blok. Menarik minat pelajar dan mudah dipelajarilah daripada sekolah lagi. Okey, jadi itu ialah Scratch sebenarnya. Jadi oleh itu kita adalah pertandingan Johor Scouts Integrated Scratch National Challenge 2022. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan apa keistimewaan pertandingan untuk tahun ini. Terima kasih. Terima kasih kerana jemput kita bersama di TV1 pada pagi ini. Sebenarnya kita cuma ingin merealisasikan pendidikan di perdana itu kepada aktiviti co-curriculum. Jadi sebagai pengangkat salah satu platformnya untuk merealisasikan program yang belajar di sekolah itu, di kelas lebih darjah itu digunakan di dalam aktiviti co-curriculum lah. Jadi ini merupakan kali pertama kita mengadakan pertandingan di peringkat kebangsaan. Dan kita juga berdasarkan berteraskan STEM. STEM itu dah belajar di sekolah, jadi kita pengakap mengambil alih, memberi peluang kepada anak-anak pengakap untuk merealisasikan STEM itu dalam aktiviti-aktiviti kepengakapan. STEM itu singkatan bagi sains, teknologi, engineering dan matematik yang dipelajari sekolah itu. Saya belajar sehingga hari ini. Jadi keduanya kita juga mendapat kerjasama yang erat daripada Universiti Teknologi Malaysia. Dan kita mendapat pakar-pakar perunding dan pakar-pakar yang begitu berwibawa untuk berkolaborasi dengan Pengangkat Negeri Johor khasnya untuk mengadakan pertandingan ini. Dan kita juga di bawah Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Sambil itu kita juga mendapat juri kepakaran daripada Universiti Teknologi Malaysia juga untuk menjadi hakim dan jadi juri untuk mengendalikan pertandingan ini. Kita menggunakan pakar-pakar daripada universiti yang sudah selama dengan kita, jadi untuk menilai aktiviti-aktiviti ataupun hasil-hasil karya anak-anak. Selain itu kita juga di tahun ini kita beri peluang kepada, kita luaskan kita punya penguasaan kita pada negeri-negeri lain dan juga unit pakaian seragam yang lain. Jadi pengakap ini dia boleh bersama-sama dengan rakan-rakannya dalam bilik darjah mereka, ada pengakap, ada BBSM, ada Pandu Puteri, Pandu Puteri, ada kadet dan sebagainya. Jadi mereka juga diberikan peluang untuk bersama-sama mengembeling tenaga dan mencurahkan bakat keterampilan mereka, menginovasi mereka dalam aktiviti yang kita jalankan ini. Jadi saya rasa pengakap telah memberi peluang kepada rakan-rakan unit pakaian seragam yang lain di sekolah
untuk bersama-sama dalam aktiviti ini. Menyentuh kepada apa yang Tuan Haji maklumkan sebentar tadi, bukan sahaja tertumpu kepada pengakap tetapi diberi peluang kepada badan uniform yang lain. Mungkin Tuan Rudi boleh perjelaskan juga, boleh cerita lebih lanjut mengenai isu ini. Baik, bila kita sebut tentang, terima kasih, salam pengakap. Pengakap Pandu Puteri. Pengangkat Pandu Puteri. Geng kan? Bila kita sebut tentang bersepadu ni, integrated, sebenarnya ini bukan kali pertama Pengangkat Negeri Johor menganjurkan integrasi ini. Pada bulan 4 yang lepas, kita menganjurkan Johor Scout International Quran Festival. Dan kejayaan program ini, kita terima 8,000 penyertaan. 8,000? Ya, 8,000 penyertaan. Dan bila kita international, kita ada penyertaan daripada Brunei, Singapura, Indonesia dan Thailand. Jadi rentetan daripada kejayaan inilah kita tampil sekali lagi kat Johor, menganjurkan program Scratch ini. Dan kita macam rasa tak adil lah, bukan tak adil. Kita berbesar hati sebenarnya kalau kita membuka peluang pada semua murid-murid di Malaysia. Kalau kita buka pada pengangkap saja, kita ada ahli 265,000 ahli pengangkap di seluruh Malaysia. Dan kalau kita kecilkan pada skop dalam kelas, kalau anak-anak murid ini nak masuk pertandingan Scratch tapi hanya terbuka pada pengangkap sahaja, ya sedihlah yang lain-lain. Nak rasa juga. Nak rasa juga. Jadi TKRS, BBS, BSMM, Pandu Puteri, Puteri Islam, semua boleh. Silat Pancaragam kan. Kita buka program ni dan saya yakin sambutan hangat daripada program yang sebelum ini kita akan terima juga untuk program Scratch ini. Dan seperti mana yang Tuan Firdaus sebutkan tadi, ia selarilah dengan sukatan pelajaran di sekolah rendah dan menengah dalam RPT dan ASK tadi. Sebab kita sepadukan. Macam tadi Tuan Firdaus ada maklumkan apakah itu Scratch. Tapi sebelum kita nak cerita lanjut mengenai coding, sama-sama kita saksikan montaj yang disediakan untuk pertandingan ini. Jom. Changyoan and I am from SJKC Kulaiwan. For today, I want to introduce this scratch game that I made by. Game ini melalui pembelajaran dari bikin-bikin yang penganjur jalankan. Kurikulum, CS First dan perkongsian di YouTube. Game yang kami bina ini disasarkan kepada kanak-kanak berumur 5 tahun sehingga dewasa. Dalam game ini, kita akan menjalankan peperangan kepada virus corona yang menjadi peperangan utama kita dalam hidup yang sebenar. Jika proses pembikinan game kami ini, kami memilih untuk menggunakan latar belakang tempat-tempat yang menarik di Malaysia seperti bandaraya, taman tema dan tempat beriadah. Dengan secara tidak langsung, kami dapat mempromosikan tempat-tempat yang menarik di Malaysia. Game ini mempunyai 3 peringkat cabaran dan aras kesukaran agar permainan menjadi lebih seronok. Setiap level dibezakan dengan kelajuan tersendiri. Mudahkan pembangunan permainan saya. Berikut merupakan contoh papan cerita yang dihasilkan oleh saya. Saya juga telah menghasilkan carta alir untuk permainan saya seperti yang ditunjukkan pada skrin.
Tadi kita lihat pembangunan permainan kat situ. Tapi sebelum kita cerita mengenai coding, mungkin Tuan Rudi boleh penjelaskan lagi bagaimana sebenarnya kaedah pelaksanaan untuk tahun ini. Baik. Bila sebut kebangsaan, kita telah terimalah kelulusan daripada BSKK, Bahagian Sukan, Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertamanya, saya nak bagi tahu program ini percuma. Percuma, tanpa sebarang bayaran, dan dia dihasilkan atas talian online. Ada juga kita hybrid kan, kalau perasmian dan juga yang lain kita bersemuka lah. Okay. Jadi setiap kumpulan yang dibina ini, satu kumpulan ada satu guru dan juga 3 orang murid. Malah kalau satu orang parent dengan 3 orang anak pun boleh. Oh, okey. Ya, dia bukan terbuka saja pada sekolah, tapi kita terbuka kan untuk semua murid. Jadi satu kumpulan ini akan mereka bentuk dan membina, mengatur carakan permainan video yang bertemakan adventure game. Okay, menggunakan Precision Scratch ni tadi. Kalau kita tanya dengan cikgu-cikgu RBT di sekolah, ASK dan sebagainya, mereka tahulah sebab ada dalam buku teks itu. Okay. Jadi murid-murid pun sebenarnya dah diperkenalkan dah pun. Jadi ini yang kita buka peluang untuk mereka membina, dan setiap kumpulan ini akan menghasilkan rakaman video pembentangan selama 5 minit dan juga menghantar permainan video ini, permainan video dan juga video pembentangan di laman web yang disediakan. Jadi dalam laman web kita tadi itu adalah tugasan yang mereka kena buat. Mereka kena tengok video tutorial 2 kali, ada tengok video perasmian, ada tugasan-tugasan lain, lengkap saja, tik semua hijau nanti. Jadi mereka layak untuk dapat sijil penglibatan. Dan juga kita ada sijil pencapaian. Dalam 4 kategori, kita ada sekolah rendah, kita ada aliran perdana dan juga pendidikan khas, sekolah menengah, perdana dengan pendidikan khas. Jadi kalau kita bila dah dapat sijil pencapaian dan juga sijil penglibatan ini, dia selaras pula dengan apa yang murid kita kejar sekarang ni adalah markah dalam PAJSK, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ini. Okay, dalam PAJSK ni biasanya kita ada 3 bahagian atau komponen-komponen utama, antaranya SEGA, co-curriculum dan juga extra curriculum. Dan juga apa yang menariknya bila kita sebut tentang peringkat kebangsaan, setiap penyertaan murid dia akan mendapat markah penyertaan saja 17/20. Jadi tinggi. Okay. Kalau antarabangsa 20/20 lah. Jadi bila kebangsaan 17/20. Ini yang kita kejar ni. Kan? Jadi sebab tu kita buka peluang. Dan kalau mereka menang pula, kita ada 12 tempat utama ni. 17 markah untuk Johan, 16 markah untuk naib Johan dan juga 15 markah untuk tempat ketiga. Jadi tambahan pula bila penjurian kita ni menggunakan tenaga profesional seperti mana Tuan Badin sebut dari UTM Skudai. Jadi sangat menarik untuk program ini disertai. Okey. Bercerita mengenai coding tadi, berbalik kepada persoalan saya tadi, Tuan Rudi dah katakan coding ni dah pun diperkenalkan kepada murid-murid sekolah. Tapi untuk pengakap sendiri bagaimana? Selalu pengakap ni sinonim dengan tali temalinya. Jadi untuk coding ni adakah baru diperkenalkan? Okey, baik. Terima kasih. Untuk coding ni dalam bidang kepengakapan, kita tidak ketinggalan mengikuti arus perdana. Maksudnya kita dengan di badan uniform ni kita mendidik anak-anak pengangkap, maknanya secara tak langsung mereka juga pelajar sekolah. Cuma kita nak melibatkan bidang STEM dalam kepengangkapan. Dan dalam bidang pengaturcaran ni, dia punya objektif utama adalah kita nak mengupayakan murid boleh menyelesaikan masalah mengikut landasan pengaturcaraan coding. Jadi apabila mereka dah belajar, boleh aplikasikan dalam pembelajaran diorang. Jadi mereka secara tak langsung boleh mahirlah dalam bidang coding ni. Jadi ini selaras dengan kita menuju ke arah industri 4.0 yang mana kerajaan tentukanlah. Okey, baik. Dalam pengangkap itu sendiri khususnya, kita dah menganjurkan beberapa program dalam bidang robotik ataupun Scratch itu sendiri. Contohnya pada tahun 2019 kita dah mengadakan Scout Robotic Challenge. Juga pada tahun 2020 kita mengadakan Speed Robotic Challenge. Pada tahun 2021 kita mengadakan Scratch Integrated Challenge di peringkat negeri. Jadi pada 3 peringkat yang kita buat ni, penganjuran yang kita buat, apa dapatan yang kita dapat adalah keterujaan murid menyertai itu dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa meningkat.
Jadi galakkan daripada perkara ni kita nampak, jadi kita dapatkan satu kata sepakat supaya kita boleh meneruskan kepada peringkat yang lebih tertinggi. Okey. Jadi dari segi pengangkap dan keremajaan, jadi kita tidak ketinggalan untuk meregenovate lah, maknanya meremajakan kita punya pengangkap. Dalam istilah yang lain, kita mengikut SDG ataupun Sustainable Development Goal yang kementerian telah tetapkan lah. Contohnya kita tidak lagi macam yang Cik Syafika sebut tadi, kita berkemah dalam hutan ataupun kita main api menggunakan mancis dan kayu, tapi kita regenerate dengan main solar. Kita kepada solar. Baik. Kita kepada benda-benda sistem yang zaman sekarang budak-budak main. Jadi benda tu lebih segar lah. Jadi pelajar lebih berminat dan pengangkap sendiri lebih relevan lah untuk budak-budak akan datang. Okey, Tuan Haji, sedikit harapan daripada pihak penganjur untuk program kali ini. Terima kasih. Diharapkan di akhir program ini kita dapat menarik ramai peminat-peminat daripada ahli pengangkap dan juga ahli daripada yang lain untuk menyertai aktiviti ini. Ya. Dan selain itu kita dapat juga mencungkil bakat anak-anak melalui media ini supaya mereka dapat lebih berketerampilan lagi dan dapat menggunakan potensi individu masing-masing melalui aktiviti-aktiviti yang telah kita sediakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Badir Uti, Ketua Pusurujaya Pengangkat Negeri Johor, juga Tuan Rodi Isnansyah Julaihi, Penolong Ketua Pusurujaya Program Pengangkap Negeri Johor, dan juga Tuan Muhammad Firdaus Maskan, Penolong Ketua Pusurujaya Operasi Program Pengangkap Negeri Johor. Terima kasih banyak-banyak. Jadi diharapkan program ini berlangsung seperti yang dijalankan dan juga dirancangkan. Baik, kita nak terus saja bersama